Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan Ketua, program-program yang dilaksanakan oleh kementerian tidak sekadar berpusat mengikut lingkungan geografi tetapi adalah secara menyeluruh sama ada di peringkat kebangsaan, negeri dan daerah. Antara program-program yang dilaksanakan adalah program kemahiran, kepimpinan, keusahawanan, kesukarelaan dan kesukanan. Dari segi sambutan belia terhadap program-program kementerian di kawasan luar bandar, secara umumnya ia mendapat sambutan menggalakkan. Sebagai contoh, program Astro Fiesta Mesra Belia Satu Felda Satu Malaysia mendapat sambutan sekitar 5,000 bagi setiap satu daripada 13 program yang diadakan. Pada masa yang sama, program-program lain seperti program Mesra Belia, Gerakan Transformasi Penggerak Muda yang telah dilaksanakan sebanyak 150 dan 361 program setiap satu mendapat sambutan optimum sasaran yang ditetapkan. Untuk makluman Yang Berhormat, di Kota Samarahan sebanyak 65 program telah dilaksanakan sepanjang tahun 2011 hingga Jun 2013. Sepanjang tempoh tersebut, seramai 42,946 orang belia telah menyertai pelbagai program dan aktiviti yang dijalankan. Dan jumlah penyertaan tersebut menunjukkan bahawa program yang dilaksanakan kementerian sememangnya dapat menarik minat serta penyertaan golongan belia daripada kawasan luar bandar. Kementerian juga sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan dari semasa ke semasa bagi memastikan program-program ini mendapat penglibatan menyeluruh daripada belia di peringkat akar umbi. Tuan Yang Tua ada jawapan yang bahagian yang kedua. Kementerian memperakui bahawa bakat keusahawanan di kalangan belia harus dipupuk kerana ia bukan sahaja membantu merancakkan ekonomi bahkan satu medium pengupayaan anak muda. Dalam aspek ini, usaha pembangunan usahawan dilaksanakan melalui Akademi Pembangunan Belia Malaysia APBM di Batu Gajah, Perak. Kementerian turut mengadakan program-program pembangunan keusahawanan seperti kursus pelabelan dan reka bentuk produk, Smart Partnership Usahawan Belia dan pengurusan kewangan. Selain itu, IKBN juga ada menerapkan elemen keusahawanan di kalangan pelajar-pelajarnya dan modul-modul yang dibangunkan dapat memberi pendedahan terhadap dunia keusahawanan. Sebagai contoh, IKBN Kemasih Alur Gajah dan Miri telah mewujudkan kios masing-masing bagi membolehkan pelajar ini menjalankan aktiviti perniagaan secara kecil-kecilan. Para belia juga boleh mengikuti kursus keusahawanan yang ditawarkan oleh agensi-agensi lain seperti Institut Keusahawanan Negara INSCAN di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MARA di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah dan sebagainya. Sekian. Kota Samarahan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang begitu padat sekali. Soalan tambahan saya, belia yang paling berisiko ialah belia lepasan sekolah. Sejauh manakah peranan ataupun usaha kementerian dalam memastikan aktiviti-aktiviti yang dirancang dan juga kemudahan-kemudahan yang disediakan mencapai sasaran untuk menarik golongan ini terlibat sama? Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Antara contoh program yang kita buat terutamanya bagi golongan yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, iaitu lepasan sekolah, adalah program yang melibatkan kemahiran, kepimpinan dan keusahawanan. Dan kita memang beri tumpuan kepada golongan tersebut sebagai golongan yang paling berisiko tinggi. Antara program yang kita menjalankan adalah program yang dinamakan program 3K Belia Bestari yang fokus kepada kepimpinan, keusahawanan dan kemahiran. Ini bentuk program short term modul ataupun modul jangka masa pendek di mana kita sasarkan mereka yang tercicir daripada arus perdana pendidikan dan kita saringkan mereka mengikut kompetensi mereka. Jadi kalau mereka ada kemahiran ataupun ada kompetensi dalam latihan amali, kita salurkan dalam latihan kemahiran. Kalau mereka nampak ada keinginan untuk menjadi usahawan, kita bangunkan secara franchisee dan sebagainya. Dan ini adalah satu agenda penting bagi Kementerian Belia dan Sukan bahawa kumpulan yang tercicir daripada arus perdana ini akan kita masukkan dalam program kita. Dan saya mengakui bahawa program kita di bawah KBS ini sentiasa perlu kita kemaskini supaya dapat menepati citarasa yang mana Yang Berhormat sebutkan tadi. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan perasaan simpati kepada Yang Berhormat Menteri kerana rumah masuk pencuri. Semoga Yang Berhormat Menteri masih lagi sihat dan cegas menjalankan tugas dan harap-harap
Yang Berhormat Menteri dapat memerangi jenayah bersama pihak sebelah sini. Soalannya di sini yang Berhormat Menteri, apakah usaha kerajaan, apakah sudah berlaku kepada rancangan rakan muda dulu yang telah pun dirancangkan oleh kementerian, dan apakah usaha kerajaan untuk membantu khususnya belia-belia yang tercicir dari sekolah, yang terlibat dalam gejala sosial seperti penyalahgunaan dadah, budaya lepak, budaya bosia. Apakah langkah konkret yang akan diambil untuk memastikan di mana belia-belia dalam ini, golongan ini tidak tercicir ataupun terpinggir daripada arus pembangunan tanah air kita. Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat daripada Taiping, dan terima kasih atas ucapan tadi. Kalau Ahli Yang Berhormat ada maklumat tambahan mengenai penjenayah-penjenayah, sila maklumkan kepada saya ataupun pihak polis. Terima kasih. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, terima kasih atas soalan tadi. Saya melihat bahawa keprihatinan Ahli Yang Berhormat tentang program rakan muda adalah amat tepat sekali pada waktu saya mengambil alih dan buat kajian kepada program-program kita. Didapati sekarang bahawa program rakan muda masih lagi dijalankan. Dan untuk makluman Yang Berhormat, contohnya tahun lepas aktiviti gaya hidup rakan muda di kompleks rakan muda seluruh negara, kita telah menerima seramai 10,543 peserta. Untuk rakan muda jiran muda pada tahun 2011 ada dalam 1,000 jumlah peserta. Rakan muda Ramadan tahun lepas 44,554. Program Anugerah Remaja Perdana, iaitu program anugerah untuk rakan muda di bawah kementerian yang seperti Duke of Edinburgh Award, kita ada seramai 97 pemimpin muda yang telah ditauliahkan pada tahun lepas. Dan banyak lagi program yang dijalankan oleh rakan muda. Cuma saya mengakui bahawa rakan muda pada hari ini walaupun masih lagi dapat penyertaan yang cukup ramai, tetapi mungkin sekali lagi seperti mana soalan tadi daripada Yang Berhormat Kota Samarahan, perlu kita updatekan lagi, perlu kita kemaskini lagi jadi dia lebih sesuai kepada kehendak orang muda pada hari ini. Dan satu perkara yang mungkin saya minta Yang Berhormat sendiri bantu saya adalah penglibatan daripada belia-belia kaum minoriti, sebab didapati bahawa masih lagi di KBS program-program kita terlalu ramai ataupun majoriti daripada peserta untuk program-program kita terdiri daripada satu kaum, iaitu kaum Bumi Putra. Jadi saya harap dengan kepimpinan Yang Berhormat di kalangan orang belia kaum Tionghoa dapat membantu saya untuk meramaikan lagi masyarakat ataupun belia Cina untuk bersama dengan kita di KBS. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Kebetulan Menteri ada di sini hari ini. Saya nak bertanya sebab semalam ada tuduhan mengatakan program-program KBS ini seolah-olah menggunakan golongan belia hanya untuk meramaikan program-program tersebut, dan diberikan pandangan juga antara program-program itu termasuklah program-program yang melibatkan IM4U. Saya minta Yang Berhormat Menteri untuk menjawab persoalan ini. Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat daripada Sekijang. Kebetulan juga mengurusi Majlis Belia Felda. Saya rasa dia pun sedia maklum tentang perkara ini. Kita tidak boleh menafikan bahawa ada tanggapan yang mengatakan bahawa bagi setiap program ada usaha untuk kejar-kejar nak dapatkan crowd yang begitu ramai. Tetapi bagi saya, kepimpinan KBS, kita menitik beratkan soal quality dan bukan quantity. Soal quality participation. Jadi walaupun kita masih lagi meletakkan KPI dari segi peserta yang hadir, bilangan dan sebagainya, tetapi bagi kita yang lebih penting adalah output, quality kita. Soal itu kita akan memberi lebih banyak tumpuan kepada program-program kepimpinan, pembangunan kepimpinan, keusahawanan, di mana KPI-nya bukan berapa ramai yang datang untuk menghadiri kursus tersebut, tetapi akhirnya berapa ramai pemimpin yang dapat dilahirkan, berapa ramai franchisee yang dapat dilahirkan, berapa ramai contohnya pekerja mahir yang dapat dilahirkan. Jadi saya ambil maklum tentang kerisauan Yang Berhormat tentang isu quality versus quantity ni, tetapi saya harap bahawa Yang Berhormat pun sedia maklum bahawa saya akan pentingkan soal aspek quality. Terima kasih Muhammad. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Muhammad Rafizi bin Ramli Pandan. Assalamualaikum Tuan Sri Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri, soalan saya soalan nombor 8. Tan Sri Yang Dipertua, Kementerian Pendidikan Malaysia
atau KPM mengambil berat dan sentiasa mengambil langkah sewajarnya bagi memastikan jumlah pengambilan baru dengan keperluan semasa guru adalah seimbang. Walau bagaimanapun, perubahan dalam pertambahan perjawatan dan persaraan telah menjejaskan keseimbangan keperluan dan penawaran guru. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan penjajaran ambilan latihan perguruan di IPG dan IPTA bagi menyesuaikan penawaran dengan keperluan guru. Langkah ini bertujuan mengekang kelebihan graduan pendidikan dari berlarutan. Kementerian Pendidikan Malaysia juga sedang menjalankan kajian unjuran keperluan dan bakalan serta dasar penempatan dan pertukaran guru dan kumpulan pelaksana melalui pihak perunding yang dilantik, iaitu Unit Perundingan Universiti Malaya. Kajian ini telah dijalankan mulai Februari tahun 2013 dan mengambil tempoh masa selama 12 bulan. Salah satu objektif kajian ialah mencadangkan pendekatan yang terbaik bagi pelaksanaan pengambilan guru daripada pasaran terbuka kepada graduan pendidikan. Hasil kajian ini akan dikemukakan kepada pengurusan tertinggi kementerian untuk memutuskan kaedah yang terbaik dalam menangani isu siswa perguruan. Sekian, terima kasih. Sila, Pandan. Soalan tambahan Yang Berhormat Menteri. Saya tertarik soal perpaduan kaum yang boleh dipupuk dari sekolah. Dan perspektif memupuk perpaduan dan persefahaman ini bukan soal aliran sekolah semata-mata, tetapi juga persoalan komposisi guru di sesuatu sekolah daripada kaum yang pelbagai. Soalan saya Yang Berhormat Menteri, berapakah jumlah guru-guru dari kaum Cina, India, Iban, Kadazan, orang asal dan lain-lain yang diambil ke dalam sektor perguruan setiap tahun, dan apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh Kementerian Pelajaran untuk meningkatkan supaya kita boleh meningkatkan kepelbagaian kaum dari kalangan guru-guru di sekolah-sekolah kita. Terima kasih Yang Berhormat. Memandangkan maklumat yang diminta oleh Yang Berhormat yang berkaitan dengan anggaran, saya akan menyampaikan maklumat ini dalam bentuk tulisan. Berkaitan dengan memastikan bahawa kaum yang dipelbagaikan mengikut program-program perguruan di IPGM masing-masing, Kementerian Pendidikan Malaysia ada sediakan atau menawarkan kursus specifically dengan izinnya adalah di mana sekiranya katalah kita nak melihat kaum Cina mengikut program yang ditawarkan oleh IPGM, kita ada satu program yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. Dan untuk kaum atau Bumiputera, kita juga ada program seperti KPLI Jacob. Dan kita juga ada program seperti Bachelor of Teaching of English as a Second Language dengan izin, dan di sini kita boleh melihat bahawa kaum yang dipelbagaikan memohon untuk ikut program-program. Dan untuk kaum India, kita juga ada program khas untuk pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran tema. Menteri ditanya jumlah intake cikgu yang diambil. Tapi Menteri jawab apa program. Itu bukan soalan yang ditanya oleh Pandan. Ahli Yang Berhormat Batu. Menteri kena jawab. Ahli Yang Berhormat Batu. Mengikut soalan yang ditanya. Duduk Ahli Yang Berhormat. Batu jaga kawasan lah, Batu jaga kawasan lagi baik.
Ahli yang berhormat yang lain duduk dulu. Ahli yang berhormat tahu dan paham peraturan mesyuarat. Ada soalan, ada jawaban. Jawaban tidak semestinya memenuhi selera semua ahli yang berhormat. Jadi jangan soalan orang lain dijawab menteri berkenaan, orang lain yang campur hal. Batu, kalau Batu masih mengganggu lagi persidangan ini, saya akan suruh Batu keluar sekarang. Ahli yang berhormat yang lain tolong senyap. Ahli yang berhormat, pahamlah yang berhormat. Parlemen ke-13, kita mau transformasi, kita mau reformasi, kita mau ubah, kita mau melangkah ke parlemen yang demokrasinya matang. Kina batangan soalan tambahan, jangan panjang-panjang dia punya bunga-bunga. Terus soal. Ini kalilah Tan Sri Ketua, tidak panjang. Yang berhormat Kementerian, sedarkah bahawa di Sabah ini kekurangan guru memang begitu ketara, terutama sekali dalam bidang bahasa Inggeris. Jadi, apakah Kementerian berhasrat untuk mengambil guru-guru di kalangan graduan tempatan di Sabah untuk dilantik sebagai guru sementara kah, guru kontrak kah, untuk mencukupi keperluan apa ini sekolah-sekolah di Sabah? Kalau setuju, bila akan dilaksanakan? Kalau tidak, kenapa? Terima kasih Tan Sri. Terima kasih yang berhormat atas soalan yang berkaitan dengan kekurangan guru bahasa Inggeris, dan saya nak sampaikan kepada yang berhormat bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia sudah berusaha untuk mengadakan satu data keluaran graduan bagi penempatan sekolah menengah dan sekolah rendah pada tahun 2012 hingga tahun 2018. Dan isu-isu yang sudah dikemukakan oleh yang berhormat tadi sudah diambil kira, dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, khasnya untuk guru bahasa Inggeris, IPGM tawarkan Bachelor of Education TESOL untuk sekolah menengah, dan selain daripada itu IPTA juga tawarkan kursus yang berkaitan dengan Bachelor of Education TESOL untuk sekolah rendah. Dan memang ini dalam perancangan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengatasi kekurangan guru bahasa Inggeris di Sabah. Dan selain daripada itu, usaha juga ada dibuat yang berkaitan dengan perbandingan unjuran keluaran dan keluaran sebenar graduan pendidikan mulai tahun 2012 hingga tahun 2018. Dan di sini juga saya nak sampaikan kepada yang berhormat bahawa apabila kita rujuk kepada data, data sebenarnya adalah living data. Jadi dengan izin, ini bermakna bahawa data yang hidup, dan apabila kita buat peluncuran, ada juga kemungkinan bahawa data akan ubah. Seperti yang saya sudah jawab tadi bahawa ini ada berkaitan dengan persaraan dan kes-kes kepada pertukaran dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Batu, yang berhormat. Kalau ada persoalan, saya bagi yang berhormat. Soalan tambahan. Saya nak kembali kepada soalan tadi yang dibawa. Berapa jumlah peratusan orang, peratusan guru daripada masyarakat IBAN, daripada masyarakat KDM, daripada masyarakat Tionghoa dan India yang diambil setiap tahun? Yang berhormat, sekiranya yang berhormat ada dengar dengan baik, saya sudah jawab bahawa jawapan saya akan disampaikan kepada yang berhormat dalam bentuk tulisan. Masih. Ini sikap angkuh sombong. Alian berhormat, bertenang alian berhormat. Yang berhormat Datuk Haji Irmu Hizam bin Haji Ibrahim Kuala Selangor. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya nombor 9. Masih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor di atas soalan yang dikemukakan. Tan Sri Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, berdasarkan bancian trafik kebangsaan 2010, jumlah bilangan trafik yang melalui Jalan Persekutuan FT5 di Kuala Selangor ialah lebih kurang 35,000 unit kenderaan sehari. Jumlah tersebut berada pada tahap perkhidmatan kesesakan ataupun dengan izin level of service D, iaitu aliran trafik masih bergerak lancar dengan kesesakan minima. Walau bagaimanapun, sememangnya terdapat peningkatan bilangan kenderaan di laluan tersebut pada cuti mingguan dan musim perayaan tertentu sehingga menimbulkan kesesakan khususnya di kawasan bandar Kuala Selangor. Untuk makluman ahli yang berhormat, bagi mengurangkan kesesakan tersebut, kerajaan antara lain telah meluluskan projek membina Lebuh Raya Pantai Barat atau West Coast Expressway WCE dengan izin, iaitu melibatkan sebahagian besar jajaran dari Taiping ke Banting sepanjang 233 km. Skop pembinaan Lebuh Raya ini termasuk pembinaan jajaran baru Lebuh Raya dari Banting ke Tanjung Karang melalui Kuala Selangor. Apabila siap kelak, pengguna daripada arah Banting dan Lebuh Raya Kuala Lumpur, Kuala Selangor ataupun Lata tidak lagi perlu memasuki bandar Kuala Selangor untuk menuju ke bahagian utara negeri Selangor dan sebaliknya. Perjanjian konsesi Lebuh Raya Pantai Barat ini telah ditandatangani pada bulan Januari 2013 lalu dan Lebuh Raya tersebut dijangka akan siap sepenuhnya dalam tempoh 60 bulan atau 5 tahun bermula daripada tarikh kuat kuasa perjanjian. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Kuala Selangor. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya secara peribadi mengucapkan jutaan terima kasih di atas penjelasan tadi. Jawapan tadi sekali sebanyak melegakan saya serta pengguna jalan raya terutamanya rakyat di Parlimen Kuala Selangor. Soalan tambahan saya, bagaimanakah pembinaan jalan raya atau lebuh raya ini boleh memberikan manfaat kepada pengguna jalan raya terutamanya rakyat di Parlimen Kuala Selangor? Adakah pihak kementerian mempunyai perancangan untuk menaik taraf serta pelebaran jalan-jalan utama di Kuala Selangor demi keselesaan rakyat Kuala Selangor serta untuk mengurangkan statistik kemalangan jalan raya yang turut juga meningkat di daerah dan juga Parlimen Kuala Selangor? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan yang dikemukakan dan saya juga mengucapkan terima kasih di atas soalan yang begitu baik ya, telah dikemukakan oleh Yang Berhormat. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, pada tahun 2006 projek naik taraf jalan raya daripada Kelang ke Sabak Bernam melalui Kuala Selangor telah dilaksanakan, di mana penaikan taraf ini melibatkan jalan raya yang telah dinaik taraf daripada 2 laluan kepada 4 laluan. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat juga di Kuala Selangor kita mempunyai 2 jalan persekutuan, iaitu jalan FT5 dan yang telah saya nyatakan projek kenaikan taraf tadi dan juga FT54 ya. Dan sekiranya Yang Berhormat bertanyakan mengenai manfaat, sudah tentu dengan pembinaan lebuh raya ini sudah tentu banyak memberikan manfaat kepada penduduk Kuala Selangor khususnya, disebabkan oleh bukan saja ianya dapat menyelesaikan masalah trafik, tetapi pada masa yang sama boleh memberikan laluan yang mudah ataupun laluan pintas kepada penduduk-penduduk supaya boleh masalah yang berlaku, iaitu masalah kesesakan yang berlaku di bandar Kuala Selangor tersebut dapat diselesaikan. Dan untuk pengetahuan ahli yang berhormat juga, selain daripada projek naik taraf Jalan Kelang ke Sabak Bernam melalui Kuala Selangor yang telah saya nyatakan, iaitu sebanyak 600 juta telah diluruskan untuk tujuan ini, penyelenggaraan jalan juga dilaksanakan di Parlimen Kuala Selangor, termasuklah ya, pada tahun 2012 saya ingin nyatakan sebanyak 6 juta telah diluluskan untuk projek penyelenggaraan jalan di Parlimen Yang Berhormat ya. Dan pada tahun ini sebanyak 3.6 juta telah diluluskan setakat bulan Jun 2013. Itu saja Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih. Tan Sri Speaker, soalan tambahan.
Banting Taiping, Lebuh Raya. Sila. Terima kasih Datuk Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya nak bertanya kepada Timbalan Menteri. Saya difahamkan Lebuh Raya Pantai Barat ini konsesinya tol sepanjang 50 tahun. Dan ini merupakan satu rekod sejak kemerdekaan. Dulu tol plus highway pun hanya 30 tahun. Tetapi tol untuk Lebuh Raya Pantai Barat ini 50 tahun. Dan yang kedua, kos pengambilan tanah bukan ditanggung oleh syarikat itu. Tetapi sebaliknya, kos pengambilan tanah sebanyak lebih kurang 988 juta ditanggung oleh kerajaan, iaitu pembayar cukai. Dan yang ketiga, berkenaan dengan selain daripada tempoh tol, kutipan tol yang paling panjang, kos pengambilan tanah ditanggung oleh kerajaan, kerajaan juga memberikan subsidi faedah sebanyak 2.24 bilion ringgit daripada kadar pinjaman, 3% faedah ditanggung oleh kerajaan. Saya nak tanya di sini kepada Timbalan Menteri, perjanjian belak sebelah ini, mengapakah kerajaan bersetuju? Dan adakah kerajaan menjaga kepentingan awam demi ketelusan ataupun accountability pentadbiran? Adakah kerajaan akan mengemukakan perjanjian konsesi ini supaya dia dapat untuk menjaga dan membela kepentingan awam? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tambahan yang telah dikemukakan. Seperti yang saya nyatakan Yang Berhormat, konsesi ataupun perjanjian ini telah ditandatangani pada Januari 2013. Tapi Yang Berhormat perlu faham, di dalam perjanjian kerajaan yang melibatkan konsesi seperti ini, melibatkan klausa bersyarat Yang Berhormat, ataupun dalam bahasa Inggerisnya condition precedent. Condition precedent yang saya nyatakan adalah mengenai financial clause Yang Berhormat. Yang Berhormat juga saya difahamkan merupakan seorang peguam. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat, kerajaan ataupun Kementerian Kerja Raya masih menunggu syarikat konsesi ini memuktamadkan financial clause tersebut. Dan syarikat diberikan 9 bulan untuk memenuhi, iaitu sebelum Oktober pada tahun ini, untuk mematuhi financial clause. Oleh daripada itulah Yang Berhormat, segala terma-terma itu belum lagi dimuktamadkan. Jadi itu saja Tan Sri Ketua yang Berhormat. Saya jika terma belum dimuktamadkan, mengapa tadi Timbalan Menteri memberitahu Dewan ini di mana Lebuh Raya ini akan siap dibina dalam tempoh 5 tahun? Seperti adakah yang ini memesongkan Dewan yang mulia ini? Banyak syarat-syarat yang masih belum dimuktamadkan Yang Berhormat. Seperti yang saya nyatakan, sehinggalah financial clause ini dipenuhi, iaitu diberikan 9 bulan untuk syarikat konsesi ini, iaitu sebelum Oktober. Dan sehingga itulah syarat-syarat perbincangan masih dalam perincian. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Bintulu. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya mau tanya soalan tambahan mengenai Jalan Kidurung sama Jalan Bintulu Port ini. Ini selalu mana ada luar jatuh ini jalan. Nah ini Sarawak tadi dia tanya Perak. Ya ini tumpah pemaya kacau ini. Tan Sri Yang di-Pertua, ini Jalan Bintulu Port ini memang kemalangan demi kemalangan. Masalahnya ini kita sudah bersoal banyak kali. Tetapi kita tengah daripada Kementerian Kerja Raya kata sudah dalam rancangan. Rancangan pun demi rancangan. Saya sudah 4 pangkat di Dewan Yang Mulia ini. Saya nak tanya kementerian ini, bila ini rancangan baru kita dapat selesai, dan ini projek di upgrade naik taraf di junction itu, termasuk flyover, bila kita boleh dapat bina.
Sekian, terima kasih. Ini tumpak ini ya. Terima kasih Yang Berhormat Bintulu di atas soalan yang dikemukakan. Tan Sri Yang Di-Pertua memandangkan soalan ini merupakan soalan spesifik. Saya akan berikan Yang Berhormat Bintulu jawapan bertulis. Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Idris bin Haji Ahmad, Bukit Gantang. Tan Sri Speaker, soalan nombor 10. Tan Sri Yang Di-Pertua, anggaran jumlah kos projek PPSMI semenjak dilaksanakan pada tahun 2003 adalah sebanyak 6 bilion. Kos tersebut meliputi penyediaan peralatan, latihan guru dan juga bayaran insentif subjek pendidikan BISP. Sekian, terima kasih. Silah, Bukit Gantang. Tan Sri Di-Pertua, soalan tambahan saya ialah, adakah masih lagi bayaran insentif sebanyak 10% diberikan kepada guru-guru yang terlibat? Yang kedua ialah, macam mana kedudukan barang-barang LCD dan juga laptop yang diguna semasa PPSMI dilaksanakan, kerana mengikut maklumat banyak barang-barang tersebut tidak diurus dengan baik kerana masalah dari segi kewangan yang dialami di sekolah-sekolah. Dan yang ketiga, adakah kerajaan terutamanya Kementerian Pendidikan sedar bahawasanya projek PPSMI ini gagal untuk mencapai matlamat kerana inilah luahan daripada hampir 70 orang profesor ketika pelaksanaan awal nak dilaksanakan tidak disetujui oleh mereka. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan yang terdiri daripada 3 perkara yang berkaitan dengan BISP. Guru-guru yang masih mengajar Mathematics dan Sains dalam bahasa Inggeris layak terima BISP. Tetapi guru-guru yang mengajar di sekolah di mana PPSMI tidak dilaksanakan tidak layak untuk menerima BISP. PPSMI sedang dalam satu proses soft landing adalah di mana PPSMI sekiranya katalah ada guru atau atas permintaan dari ibu bapa untuk teruskan untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Maths and Science dalam bahasa Inggeris, ini bermakna mereka boleh teruskan, dan pada tahun 2020 ini merupakan batch yang terakhir di mana PPSMI dilaksanakan. Dan pada tahun 2011, PPSMI telah diganti oleh MBM, iaitu Memantapkan Bahasa Malaysia, MBI mengukuhkan bahasa Inggeris. Yang berkaitan dengan laptop atau projektor, LCD dan lain-lain, guru-guru yang mengajar mata pelajaran yang lain menggunakan kemudahan-kemudahan yang sudah diedarkan kepada sekolah. Dan di sini juga saya nak berkongsi pengalaman di mana pada masa saya menjadi pengetua di Sekolah Menengah Teknik Tawau, kita menggunakan laptop yang dihantar kepada sekolah dalam lab atau makmal komputer juga. Dan selain daripada itu, oleh kerana mata pelajaran yang lain juga digunakan dengan menggunakan projek atau LCD, jadi guru-guru yang mengajar mata pelajaran yang lain juga menggunakan kemudahan-kemudahan yang tersebut. Yang berkaitan dengan kegagalan PPSMI dan soalan yang dikemukakan tadi adalah, adakah Kementerian Pendidikan Malaysia sedar tentang kegagalan
PPSMI. Jadi saya rasa apabila Kabinet buat satu keputusan untuk soft landing pada 4 hari bulan November tahun 2011, ini adalah satu cabinet decision dengan izin di mana keputusan ini dibuat berdasarkan data-data yang dikumpulkan, di mana kata bahawa PPSMI boleh dimansurkan dan diganti dengan inisiatif baru dalam kita punya Government Transformation Plan, iaitu MBM and MBI yang saya sebut tadi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker. Saya nak bertanya, apakah kejayaan yang telah dicapai untuk PPSMI? Yang berhormat, terima kasih atas soalan itu, dan di sini saya nak rujuk balik kepada objektif PPSMI, dan di sini saya nak sampaikan kepada yang berhormat bahawa objektif PPSMI bukan bertujuan untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris, tetapi objektifnya adalah untuk mendapat maklumat dalam bidang sains dan matematik. PPSMI bukan salah satu cara untuk mempertingkatkan penguasaan bahasa Inggeris, tetapi untuk belajar bahasa Inggeris dengan berkesan ada banyak cara yang lain. Dan itulah kita mengadakan satu inisiatif, iaitu MBI, di mana kita ada banyak inisiatif di sini yang terdiri daripada beberapa contoh saya boleh memberi di sini, ada berkaitan dengan satu sistem mentoring. Kita juga ada satu program penutur jati. Jawab soalan. Inilah saya punya jawapan. Dari aspek mana you nak ini Menteri Timbalan paling sombong. Dan cikgu marah. Okay? Dan kalau katalah yang berhormat tidak ada minat untuk mendengar Okey, sudah. Saya rasa tak perlu saya letakkan Tuan Speaker, ini patut dicegahkan dengan marah cikgu. Soalan cikgu apa thinking di sini ni? Soalan tambahan. Tan Sri. Alian Berhormat. Menteri yang menjawab soalan tadi itu adalah mantan pengetua sekolah yang Alian Berhormat yang punya pengalaman luas. Jadi kalau Alian Berhormat belum pernah jadi guru itu, tolong janganlah terlampau panjang. Tan Sri, izin satu lagi jawab soalan tambahan. Sila. Saya bagi sama Kepung. Sila Kepung. Soalan yang lepas ni Kota Raja, yang ada soft landing sikit. Sila. Tan Sri yang Ketua, alang-alang berdakwat biar hitam. Yang kekal. Yang itu Kepung belum landing lagi, saya tak paham. Tan Sri, apakah impact dengan belanjaan 6 bilion ini ke atas pendidikan di Malaysia, dan apakah perbezaan di antara MBM, MBI dan PPSMI-nya? Dan bukankah itu usaha untuk melatih lebih beribu guru bahasa Inggeris untuk mengembalikan kepada PPSMI? Yang berhormat, yang berkaitan dengan soalan adalah di mana adakah apabila kita mengadakan MBM dan MBI ini, adakah
ini satu usaha untuk mengembalikan PPSMI, dan di sini saya nak sampaikan sekali lagi kepada yang berhormat bahawa keputusan yang dibuat oleh Kabinet pada 4 hari bulan November tahun 2011 adalah di mana PPSMI dimansurkan. Terima kasih. Yang berhormat Puan Mas Ermiyati binti Samsudin, Masjid Tanah. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Pecah kaca, pecah gelas. Soalan saya nombor 11. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua. Awas sikit, saya juga bekas pensyarah, bukan pengetua. Tan Sri Yang Di-Pertua, sehingga 18 Jun 2013, jumlah kaki tangan awam persekutuan yang berstatus tetap ialah seramai 1,132,749 orang. Tapi angka ini sudah pasti akan bertukar setiap hari. Sebagaimana tentang soalan B, tentang usaha kerajaan dalam menangani tuntutan ramai yang ingin berkhidmat dengan kerajaan, dan walaupun penempatannya terhad, jawapan ialah sebagaimana ahli yang berhormat sedia maklum, kerajaan menyediakan pelbagai kemudahan dan bantuan kepada rakyat dalam menjana pendapatan dan menaik taraf sosioekonomi mereka. Sebagai contohnya, sistem pendidikan di negara kita banyak menyediakan platform untuk pelajar meningkatkan kemahiran dan melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Para graduan ini diberikan peluang untuk mengisi kekosongan jawatan di sektor awam, sektor swasta, ataupun menyertai program-program keusahawanan yang disediakan oleh kerajaan. Jadi saya harap kita tidak berpendirian bahawa tujuan utama kerajaan ialah untuk menyediakan tempat berkhidmat di sektor awam. Sebenarnya cuma satu daripada saluran kita berkhidmat sektor awam ini. Lebih ramai yang berkhidmat di sektor swasta. Kerajaan juga menyediakan bantuan kewangan kepada usahawan, sebagai contohnya skim pembiayaan ekonomi desa ataupun SPED, tabung usahawan siswazah dan tabung ekonomi belia. Kalau nak tahu lebih mendalam tabung ekonomi belia ni, ada yang berhormat dari Rembau boleh terangkan. Selain itu, bantuan kemahiran dan khidmat nasihat juga ditawarkan oleh agensi kerajaan seperti Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun MITI, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, dan Majlis Amanah Rakyat ataupun MARA. Kerajaan turut menyediakan program latihan bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan. Contohnya melalui skim Graduate Employability Management dengan izin, GEM, melalui Talent Co. Pokoknya Tan Sri Yang Di-Pertua, lebih banyak lagi peluang di sektor awam untuk orang yang ingin berkhidmat, sama ada di peringkat income yang tinggi ataupun dalam bahagian teknikal. Dan saya harap kita tidak menganggap sektor awam ini sebagai cuma satu tempat yang dapat kita berkhidmat. Sekian, terima kasih. Mas yang berhormat, pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan berakhir.